بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر داهلين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليما وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب الإبراهيم ورب المحمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung kembali pengajian tafsir kita, iaitu sambungan di dalam surah Al-Fajr, yang mana pada hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-18. Boleh tengok pada muka surat 1389. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى setakat itu. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang seterusnya, firman Allah pada ayat yang ke-18. Baik. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak galak ni maksudnya gelak menggelapkan. Galak menggalakkan, galak ni galak. Dan kamu tidak galak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala kata galak ni maksudnya galak menggalak, menggemarkan. Boleh guna perkataan menggemarkan. Maksudnya
mereka ni tidak menggemarkan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka tidak menggemarkan diri mereka sendiri atas beri makan orang fakir miskin. Sudahlah tak beri makan pada orang susah, orang miskin, lepas tu ada satu perangai lagi, dia pandang rendah pula pada orang fakir miskin. Ni jadi lebih teruk lah. Jadi oleh itu ayat sebelum ini kalla ballatu krimunal yatim. Ayat atas tu dia kata apa? Jangan demikian, sebenarnya kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu wahai orang-orang yang berkemewahan lebih salah lagi, kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Antara satu perangai orang kaya yang sifat kufur ialah satu, dia tidak memuliakan orang anak yatim. Zaman jahiliah dulu, bila mati suami, tinggallah isteri dan anak-anak. Jadi orang jahiliah dulu, harta peninggalan si mati itu tidak diberi kepada isteri dan anak-anak si mati tersebut. Ni kerana apa dah? Satu, itu perangai tomok mereka. Ada sifat tomok, sifat halaba. Satu, dia tak muliakan anak yatim. Yang kedua, ayat ni wala tahadduna ala ta'ami miskin. Dan antara sifat orang kaya yang tomok, yang halaba, sifat kufur ialah mereka tidak menggalakkan, menggemarkan diri dia untuk beri makan kepada orang miskin. Lepas tu pandang rendah pula kepada orang miskin. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni tak boleh pandang rendah kepada orang, tak boleh. Sebab hidup ni ibarat seperti roda lah, seperti kipas. Ada kala kita di atas dan ada kala kita di bawah. Dan tidak sentiasa kita akan di bawah, dan tidak sentiasa kita di atas. Yang di bawah, yang di atas, jangan ingat satu hari kita sentiasa di atas, satu hari kita akan jatuh ke bawah. Dan yang di bawah, jangan risau, bukan sentiasa di bawah, tapi satu hari Allah Ta'ala akan angkat di atas. Begitu kehidupan, silih berganti. Ibarat seperti roda lah, seperti mana kipas, pusing. Hidup ni dia jadi pusing macam tu. Sebab itulah kita ni tak boleh hina orang. Antara sombong, antara sifat sombong ialah dia suka hina orang. Itu antara sifat sombong lah. Maka oleh itu kita ni tak boleh nak hina orang. Sebab kita ni kadang-kadang memanglah satu hari nanti kita tak tahu orang yang di bawah ni dia boleh naik ke atas. Maqam mahmuda, kalau Allah Ta'ala angkat, muliakan satu orang, Allah akan angkat walaupun seluruh manusia cuba nak menjatuhkan dia, tetap diangkat oleh Allah. Tapi kalau satu orang dijatuhkan oleh Allah, walaupun seluruh umat manusia cuba mengangkatkan dia, dia tetap dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lumrah kehidupan kita. Maka sebab itulah dalam Islam mengajarkan kita walaupun ada lebih, jangan ada sifat tamak, jangan sifat sombong, jangan sampai satu level kita hina orang, tak elok. Hina orang ni tak elok. Ni Allah dah, kehinaan ini hanya boleh yang menghinakan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa sebenar manusia yang paling hina di antara yang hina-hina? Agak-agak siapa? Siapa? Siapa manusia yang paling hina sehabis-habis hina? Orang kafir ke siapa lagi? Siapa? Ashabun nar, ahli neraka. Jadi ahli neraka ni dikata makhluk manusia yang paling hina di antara manusia yang hina. Ahli neraka lah. Tak ada lah manusia paling hina, ialah ahli neraka. Jadi oleh itu dalam hidup ni kita tak boleh nak hina orang. Lagi-lagi sebenarnya ingat ayat sebelum ni Allah Ta'ala uji kita. Ayat sebelum ni kan kita dah membicarakan tentang orang dulu menganggap bila dia kaya Allah sayang dekat dia, betul. Bila dia miskin Allah Ta'ala tak suka dia, benci dia. Sebenarnya kaya dengan miskin, kaya dengan susah, senang dengan susah ni semuanya ujian. Ingat, cuma Allah Ta'ala nak tengok kalau orang kaya dia boleh bersyukur tak, kalau orang miskin dia boleh sabar tak. Sebab itulah bila kaya dengan miskin disertakan iman, semuanya dikira baik dalam agama kita, semua dikira baik. Kalau kita kaya disertakan agama, disertakan iman, itu dikira baik dalam agama. Kalau kita miskin disertakan iman dan agama, itu dikira baik.
Tetapi kalau kita salah terima, kaya tamak halaba, kaya tidak bersyukur, miskin tidak sabar, jadi itu apa ni? Itu luar daripada konteks agama kita. Maka Islam mengajar kepada kita mengenai kalau Allah beri kelebihan, apa yang patut kita kena lakukan. Maka oleh itu hidup sebagai sederhana itu jalan yang terbaik. Kalau kita kaya, buat secara sederhana saja. Berkawan dengan semua orang. Kalau kita miskin, kita tidak rasa kita terlampau miskin sangat. Ingat, orang Islam ni dua-dua dikira ujian. Kaya pun diuji, miskin pun diuji. Tapi ramai yang berjaya diuji dengan kemiskinan, dan ramai juga yang gagal diuji dengan kekayaan. Sebenarnya hidup yang paling susah ialah hidup orang kaya. Bukan susah hidup orang miskin. Orang kaya lagi susah hidupnya kerana diuji dengan pelbagai dengan harta. Satu diuji dengan macam-macam lah, dengan harta kepunyaan dia tu. Sebab itu jadi orang kaya ni bukan mudah. Diuji dengan kaki tangan pekerjaan dia dan sebagainya, macam-macam lah. Dia ada staff nak jaga lagi, bisnes dia lagi, macam-macam diuji. Maka itu kena sabarlah. Baik, jadi ayat ni wala tahadduna ala ta'ami miskin, dan tidak menggemar mereka akan diri mereka sendiri dan orang lain beri makan kepada orang miskin. Sudahlah tak beri makan kepada orang miskin, patut pandang rendah pula kepada orang fakir miskin. Yang lebih teruk lagi, dia heret orang lain sama supaya tidak menggemar buat baik. Yang ni bahaya ni. Kita menjadi punca orang tak jadi buat baik. Ini termasuk daripada kawan iblis. Sebab iblis kata dalam surah Al-A'raf, summa la'atiyannahum min baini aydihim, mula-mula dia akan goda manusia berhadapan, wa min khalfihim, lepas tu dia goda kita sebelah belakang, wa aimanihim, mereka goda mereka sebelah kanan pula. Kanan tu lambang kebaikan, wa an syama'ilihim, dan kiri itu lambang kejahatan. Jadi dia akan goda kita halang buat baik dan suruh kita buat benda jahat. Jadi sebab itulah kita ni jangan jadi manusia seperti iblis yang suka halang orang buat baik tapi ajak orang buat jahat. Sebab itulah dalam bab kebaikan ni kita kena mempermudahkan urusan atas kebaikan tu, bukan menyulitkan. Ingat, kita tak boleh menyulitkan keadaan untuk orang buat baik. Kadang-kadang kita sebagai asbab menghalang orang buat baik. Jangan begitu. Kadang-kadang satu orang nak berubah kan. Ada kisah yang benar ni tuan-tuan. Ada orang ni dia nak berubah, tiba-tiba dia dipulau oleh masyarakat. Bila orang tu tak pernah datang masjid, dia kena kata. Bila datang masjid, orang duk kata macam-macam pula. Dah insaf dah, dah taubat dah, baru kena neraka ke? Ada macam tu dah. Tu celupa sangat mulut kita. Tu. Tapi ada dah. Sini semua tak cakap macam tu. Sini semua mengajak ke syurga dah. Tu baru betul. Tapi ada setengah memang begitu. Kejap tu kata masjid, lepas tu tak datang. Ada yang mulut-mulut. Suara-suara sumbang macam ni ada kan. Jadi sebab itulah kita ni bila nampak orang nak berubah, kita ta'awan, kita tolong dia, heret dia nak ke arah perubahan. Bukannya dia nak berubah, kita peli dia. Maka kita kena saling membantu atas agama. Baik, ayat yang ke-19, wa ta'kuluna tura sa'akla lama, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Allah Rabbina. Maksudnya wa ta'kulu, dan memakan kamu. Kulu ni makan. Ta'kuluna turasa. Maksudnya akan pusaka-pusaka. Contohnya ditafsir oleh ulama, pusaka siapa? Pusaka perempuan dan kanak-kanak lah. Bila suami dia mati, maka tinggal pusaka. Sepatutnya pusaka tu diberi kepada isteri dan anak-anak. Akla lama, makan yang banyak. Maksudnya ada jenis manusia dia makan sungguh harta pusaka. Maksudnya dia tak beri kepada waris yang pada si mati tu. Ini berlaku pada zaman jahiliah dulu. Bukan zaman kita pun ada juga berlaku kisah macam ni. Disebab faktor kejahilan, disebab nafsu, tamaknya harta,
sanggup dia ambil harta pusaka ahli waris peninggalan tu, sedangkan si mati meninggalkan anak lelaki. Ya. Bila dalam bab harta pusaka, bila ada anak lelaki, dia menghijabkan adik-beradik si mati, menghijabkan sepupu sepapak si mati. Bila ada anak lelaki si mati ni. Ya. Bila ada anak lelaki si mati, maka putih mata semua orang adik-beradik dia tu. Adik-beradik si mati. Mak dapat mak dengan bapak si mati tu dia dapat bahagian lah. Cumanya adik-beradik dia tak. Tok nenek dia tak dapat. Tok nenek dia tak dapat, adik-beradik dia tak dapat, dan juga cucu-cucu saudara pun tak dapat. Sebab ada anak lagi yang menghijabkan segala-galanya. Kalau anak perempuan semua tu akan dapat. Kalau ada semuanya tinggal anak perempuan, tidak ada anak lelaki, dia pergi juga kepada adik-beradik. Sebab tu orang ada lelaki ni, dia menghijabkan keseluruhan. Adik-beradik tu semua lah. Semua akan dapat. Dia akan dapat bahagian dia masing-masing lah. Kalau dia lelaki atau perempuan. Dia lelaki perempuan. Mesti yang ada pula istilah dalam bab pusaka ni, seibu sebapa dah. Adik-beradik hanya sebapa, bukan seibu. Adik-beradik seibu sahaja, bukan sebapa. Dia kena detail dalam bab pusaka ni. Ingat dulu kita pernah belajar kan bab pusaka kan. Dalam bab pusaka. Ingatlah. Ustaz tunjuk sikit lah. Ada buat. Ada. Tak ada, tak apalah. Tak ada. Biarlah, tak apa. Tak apa. Tak apalah, tu apa suara? Tak apa. Boleh faham dah. Ada. Ada pula. Mana tu? Dia ada dah. Banyaklah pula. Ingat dia macam ni, dia si mati. Tengok si mati ni ke bawah ni, dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan isteri kan. Isteri, lepas tu dia ada anak. Anak apa dia ni? Anak contoh lelaki, ada perempuan. Tu perempuan. Tu. Jadi ibu dia di atas ni lah. Ibu bapa lah. Jadi contoh ni kita kata adik-beradik. Maksudnya bila sebut bapa si mati, ibu si mati, isteri si mati, anak perempuan si mati. Boleh faham dah? Jadi bila faham gitu, okey, sekarang ni si mati meninggalkan isteri, meninggalkan anak perempuan, lepas tu meninggalkan anak lelaki. Jadi semua ni dapat bahagian ni. Semua dapat bahagian. Tapi bila mari anak lelaki, dia menghijabkan yang ni. Menghijab ni, menghalangkan yang ni dapat harta ni. Tu, menghalang. Sebab ni, dia mari punca anak lelaki ni. Jadi ketika itu, orang jahiliah, bila si mati meninggal, isteri atau si mati ni sepatut bagi isteri anak-anak ni. Tapi orang jahiliah dia tak bagi benda tu. Dia tak bagi benda tu. Dia tak bagi. Nanti kita masuk ulang lagi sekali dalam bab detail tentang bab pusaka ni. Ini sifat keburukan orang kufur ni. Sifat keburukan ni. Ceritanya zaman jahiliah dulu, adalah seorang ni meninggal dunia, maka dia pun tinggal isteri, dia pun tinggal anak-anak. Yang masih kecil lagi anak-anak tu. Dia biasa berebut harta pusaka ni, yang tak bagi ni, adik-beradik yang ambil ni, ataupun pak saudara ambil ni, dia tak bagi isteri anak-anak kerana biasanya anak-anak tu masih kecil. Berlaku di kes Malaysia, tak cerita siapalah, mungkin tuan-tuan tahu kes tu. Sedangkan dia ada anak lelaki tapi rakus juga nak naik mahkamah, last kali dia pun kalah. Tak perlu nak lawan. Bila ada anak lelaki ni naik mahkamah pun akan gagal. Kes tu akan gagal, akan menang pada pihak keluarga tu juga, si mati tu. Dia keadaannya mudah tu. Sebab apa kita nak berebut harta pusaka? Contoh abang kita mati, abang kita tu ada isteri, ada anak lelaki. Lepas tu kita nak juga harta pusaka tu dengan alasan kita nak tolong jaga, tak jadi. Alasan tu tak jadi. Masuk mahkamah pun akan gagal juga. Pasal ni kuat ni.
anak lelaki ni kuat. Batu walaupun kecil, walaupun budak kecil, cuma bila dia kecil dia tak boleh tasarruf harta lagi, tapi hak dia ada. Tasarruf ni dia tak boleh milik harta lagi. Sebab orang yang tidak milik harta, orang yang sapih, orang yang bodoh. Orang bodoh dalam bab mengurus harta, contoh kalau beri duit 5,000 sehari, 5,000 sehari habis. Itu sapih orang dia, sapih orang bodoh dalam bab mengurus harta. Lepas tu budak kecil, lepas tu orang gila. Jadi harta mereka ni dijaga oleh ahli waris, tapi tetap hak milik dia. Kalau macam tu, dia ada mak lagi kan? Dia ada dapat bahagian dia lah, mak ibu apa semua dapat lah. Maksud saya isterinya ada di situ. Isteri, okey. Lepas tu anak lelaki tu bayi lagi. Kenapa hak penjagaan tu kena pergi kepada adik-beradik dia padahal isteri dia ada? Tak begini. Dia akan pergi ke adik-beradik ni sebab tak ada anak lelaki. Jadi Ustaz kata dia hanya jadi penjaga, penghalang. Dia tak kata kerana anak lelaki dia budak kecil lagi bayi. Jadi adik-beradiknya akan ada kuasa untuk dia bukan ada kuasa, bukan. Begini sebenarnya. Kalau ada masalah isu, contoh isteri tak boleh nak urus apa semua, boleh nak urus lah. Isteri tak boleh nak urus apa semua selepas kematian suami, maka adik-beradik ni tolong jaga saja. Jaga tu pun bukan untuk milik, untuk makan apa semua. Untuk pegang, kalau ada rumah pegang kunci, bukan untuk milik. Tapi kalau isteri dia boleh jaga apa semua, isteri lah. Balik kepada isteri ni. Dia faham? Dia pergi kepada keluarga ni lah. Orang lain tak ada kaitan lah. Sebab tu orang usaha nak anak lelaki. Yang mana tak ada anak lelaki, usaha dapat anak lelaki ni. Dah tua dah usaha lah. Nah, kalau boleh usaha lah. Oh, dah dapat dah. Alhamdulillah. Tu berani cakap tu. Dia faham? Tu. Maka biasa dalam rumah tangga, dalam bab berebut harta benda ni, bila ada anak lelaki, lega. Selamat. Tapi ingat, bila mati anak lelaki, jadi masalah pula lah. Jadi masalah pula lah. Tapi bila ada anak lelaki, jadi putih mata habis dah. Adik-beradik, pak saudara jadi putih mata habis. Dah? Ada anak lelaki, tetapi anak lelaki mati dah. Dia jadi ni lah. Jadi burn balik lah. Dia kira balik. Cerita tentang Zaka. Adik dia tu lelaki meninggal, dia ada keluarga, ada anak-anak. Apa itu? Dia orang lantikkan si bapa saudara dia kan. Dia amanah sebab tak cukup. Tapi ini berlaku lelaki. Ya. Lelaki nak tipu masalah lawyer kan. Ada? Dia ambil kes tu lah. Lepas tu dia janji murut. Dia tak bawa dia dah tahu. Jadi guna nak bagi harta tak cukup. Lepas tu dia orang main janji murut. Jadi budak ni nak pergi sekolah daripada primary. Betul? Pergi kata kali nak bagi lah dia bagi duit. Makan tu bagi macam tu. Boleh tak dalam maksudnya itu insentif siapa tu? Insentif buat menakan dia ke? Okey. Iyalah. Tapi dia macam ni, kalau kita si penjaga, kita ambil harta budak tu untuk menguruskan dia punya apa? Untuk menguruskan kehidupan budak tu, tapi daripada harta pusaka dia, iaitu dibolehkan. Tapi dengan saya sarankan catat berapa jumlah supaya bila ada rekod, nanti bila naik mahkamah boleh declare benda tu. Dia tak buat. Tapi kalau bagi macam tu, buat anggaran dah. Anggaran berapa? Betul.
dia tak bagi. Lepas itu kita masukkan, kita register di mahkamah. Sebab dia nak buka klien. Betul. Itu saya forward di sana. Kita selesai lah, kita nak cakap. Bayar lawyer dia. Ya, bayar lawyer saja lah. Ya dah. Dalam isu penjagaan harta pusaka begitulah. Kita boleh ambil harta peninggalan pusaka tu untuk menguruskan anak si mati tu boleh. Tapi yang terbaik rekod supaya tidak menjadi isu yang lebih besar. Yang apa-apa pun boleh kembali kepada mahkamah yang akan menentukan. Oh, banyak soalan ni. Okey. Lawyer tu. Tak apalah, lawyer sendiri yang tanya, tak apa. Okey. Okey, rumah satu rumah banglo kita kata dah. Tapi bapak dia bagi pada perempuan masa hidup. Okey, lepas tu? Pak dia meninggal. Rumah tu jadi apa? Hak anak perempuan lah. Hak perempuan lah. Dia jadi tasarruf, jadi pemberian. Tak adalah, sebab dia beri masa hidup. Beri harta masa hidup bila ada ijab dan qabul, bila ada terima dan beri tu, maka bila kita terima tu bukannya masuk terima contoh bapak kita beri rumah, kita pun pergi akad rumah tu, bukan. Maksudnya kita pindah kunci pun dah cukup dah. Bila dah berlaku pindah kunci, jadi hak milik si anak tersebut. Maka bila mati bapak tidak ada isu. Siapa dengar saksi? Tak ada masalah sebab dah beri dah. Bab benda tu beri. Tapi lebih elok ada saksi lah untuk supaya sebab undang-undang kita ni satulah, sebab kita terhalang dengan undang-undang dunia. Walaupun nama tu walaupun dah diserah, tapi disebabkan undang-undang dunia. Tapi ada lagi satu kaedah dalam bab wasiat. Ingat. Okey, masuk dulu ni bab ni. Dah, sebab ada kaitan dengan soalan tu. Okey, ayat 19 ni Ustaz dah baca ayat 19. Dah, Ustaz kait dulu dengan dia Al-Quran. Okey, ayat 19. Ingat dah soalan tadi, kalau bapak tu serah rumah masa dia hidup pada anak perempuan, lepas tu mati pula si bapak selepas itu, jadi adakah jadi paraid harta pusaka nah? Okey, tangguh situ. Baik, ayat 19. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Dan memakan kamu akan pusaka-pusaka berupa anak-anak makanan yang banyak, maka sungguh tidak beri kepada pewaris itu dah. Ini sifat orang kufur. Nah, ceritanya zaman jahilah dulu, bila mati seorang suami, maka dia meninggalkan isteri dan anak kecil. Maka hak ahli waris ni, contoh pak saudara ke apa, dia ambil harta tu, dia tak bagi pada perempuan-perempuan tersebut. Nah, tu. Lepas tu tak kira lah. Lepas tu turun ayat pusaka. Mari awal-awalnya bila orang yang ada harta, contoh suami sakit mati kan, awal-awalnya disuruh kita wasiat. Okey, wasiat. Kalau boleh wasiat lah. Contoh suami bila dia nak mati, nazak sakit, dia pun wasiat. Oh, okey, tanah sebidang ni bagi dekat si Mina, bagi dekat isteri aku kan. Yang gelamah ni bagi dekat anak perempuan aku. Ini wasiat, contohnya wasiat. Bila isteri tu bila kemudian waris lain pun mengambil kesempatan, bila tahu dah diwasiat kepada isteri dan anak-anak harta ni, ahli waris lain pun tahu, dia ambil kesempatan tu, maka dia pun ambil, dia tak bagi kepada isteri dan anak-anak tu. Dia takut dapat kepada mereka semua isteri dan anak-anak. Maka turun pula ayat Quran, la wasiyata diwaris. Pesanan itu tidak sah. Ahli keluarga tidak boleh wasiat kepada anak-anak dia. Contoh bapak tak boleh wasiat pada anak dia, itu tak jadi wasiat. Wasiat ni tak boleh kepada ahli keluarga kita. Kita mesti wasiat kepada orang lain. Contoh tuan-tuan nazak, tuan-tuan wakafkan rumah banglo kepada Ustaz Arif. Itu wasiat. Nah, okey. Dalam bab wasiat ni ingat, kalau bab wasiat ni, dia tak boleh wasiat pada anak perempuan, tak boleh wasiat anak lelaki. La wasiyata diwaris. Tidak boleh wasiat kepada diwaris, tak sah wasiat tu. Okey, tanah ni nanti wasiat kepada anak bongsu lah, tak sah wasiat tu. Wasiat tu mesti kena orang lain. Siapa ni? Ni Ustaz Arif.
Betul. Ni Ustaz Arif. Ni ada tanah 2 ekar. Wasiat kepada Ustaz Arif ni. Tu boleh. Amin. Okey, contohnya mudah. Si mati meninggalkan 100 si mati meninggalkan lebih kurang 30,000 30k. Okey. Wasiat ni walaupun dia wasiat 30k pada Ustaz Arif, tapi Ustaz Arif tak boleh ambil 30k ni. Dia hanya dapat 10% daripada tu saja. Bukan 10%, dia dapat 1/3. Maksudnya hanya 10,000 Ustaz Arif boleh ambil. Hanya 10,000 saja walaupun wasiat 30,000. Contohlah. Si mati ni wasiat kepada Ustaz Arif 30,000. Tapi Ustaz Arif tak boleh ambil 30,000, hanya boleh ambil 10,000, 1/3 saja. Baki dia kembali kepada ni lah. Ni, balik kepada ni. Kepada anak-anak si mati. Kalau dia ada banyak lagi daripada tu. Ini contoh saja. Nak buatlah 1 juta ke 2 juta tak apalah. Duit dia banyak 100,000, dia bagi Ustaz Arif 30,000. Dia ada 70,000 lagi untuk bagi kepada anak waris dia. Okey. Kalau dia ada 100,000 dah. Dia ada 100k, tapi daripada 100k, 30k ni dia bagi Ustaz Arif kan. Okey, dia bagi Ustaz Arif. Okey, dalam 30k, Ustaz Arif tak boleh ambil 30k, kan dia ambil 10k saja. Pakai lawyer. Ikut boleh je nak pakai lawyer ke apa. Tapi ini hukum. Ni hukum. Kalau ikut hukum dunia, nak fight pun siapa menang, boleh lah, tapi takut jadi hak kita makan hak orang. Sebab kita hanya boleh makan 1/3 kaki wasiat ni, selebihnya akan kembali kepada ni faraid, kepada anak-anak si mati tu. Sebab semua wasiat. Sebab begini, ada satu kes ni. Okey, ada satu kes. Bapak ni dia marah sangat pada anak. Contoh bapak ni benci pada anak, bapak tak suka pada anak. Memang ada masalah dengan anak-anak dia lah. Dia nak marah, dia wasiat habis harta dia tu pada orang lain, iaitu Ustaz Arif. Bila dia serah, pasal dia percaya Ustaz Arif lah. Padahal dia tak tahu Ustaz Arif ni macam-macam juga kan. Okey, lepas tu Ustaz Arif tak boleh makan semua, 1/3 saja. Sebab mesti kena ada hak anak-anak si mati. Ustaz, itu contoh duit. Kalau tanah kena penilai lah. Penilai di pejabat tanah. Okey. Semua harta macam tu. Tidak, harta yang diwasiatkan saja. Maksud saya kalau dia wasiatkan kereta ke rumah ke. Contoh kalau dia wasiatkan kereta rumah, 1/3 juga daripada harta tersebut. Hanya si mati yang wasiat sahaja. Yang tidak wasiat semua kembali faraid, itu cara dia. Lelaki atau perempuan? Mesti lelaki ke? Orang terima wasiat. Tak kira siapa pun. Nak. Ada orang nak jadi macam ni. Tapi ni Ustaz Arif dah ni. Nanti bergaduh pula dengan Ustaz Arif ya. Bukan maksudnya begitu dah. Dalam istilah orang terima wasiat, dia tak boleh wasiat pada anak-anak, tapi dia kena wasiat selain daripada anak-anak dia kepada orang lain lah. Tapi yang boleh dia makan harta hanya 1/3 daripada harta wasiat tu sahaja. Cuma ingat, kita tak boleh tak sah wasiat kepada anak-anak, tak sah. Okey, tanah ni sebelah pergi yang tak sah. Sebab tu ada kes bapa ada tanah banyak, tanah kebun banyak. Lepas tu masa dia hidup, dia kata, okey, tanah ni wasiat pada anak sulung lah. Lepas tu yang ni Kak Ngoh dapat ni bidas tanah ni seka dapat kacik. Okey, nanti bapak mati, nanti yang ni abang dah bagi Masa tu tidak ada serah menyerah. Cuma cakap mulut, kalau bapak mati, dia buat syarat jika bapak mati nanti dapat orang ni, dapat orang ni. Tak sah begitu wasiat tu. Tak sah. Walaupun dalam undang-undang dah tulis nama dia dah. Tak sah kerana dia waris. Dia waris. Sebab dia dah ada faraid dah. Kalau dia setuju. Kalau setuju tak apa.
Sebab faraid ni dia ada dua jalan. Faraid ni, ingat faraid ni ada dua jalan. Setuju dengan faraid, boleh faham setuju dengan faraid. Kalau nak mudah, minta persetujuan semua, tapi kena setuju 9 adik. Kalau 9 adik-beradik, 9 adik-beradik. Lepas tu kalau tak setuju, kena kembali kepada faraid. Jangan kita kata faraid ni jelas, tidak, ni hukum Allah. Faraid lah antara keputusan paling terbaik sekali, keputusan yang paling adil. Kenapa anak lelaki dapat 1/2? Kenapa anak lelaki dapat banyak daripada anak perempuan? Jangan soal benda tu. Kerana anak lelaki tanggungjawab besar. Anak perempuan, apa tanggungjawab dia? Kalau dia dah kahwin, suami dah ada, dah betul. Ada akhir zaman ni, dia tak puas hati, dia nak sama rata juga dengan anak lelaki. Kalau kita nak sama rata, kita bersetuju, ada kita berdosa? Boleh? Tak berdosa, tak berdosa. Sebab dia ada dua kaedah. Setuju, bila setuju tak berdosa. Tapi jalan yang terbaik faraid. Tapi nak mudah, ini semua jalan memudahkan urusan. Tapi kita jangan ketepikan faraid. Ini hukum Allah, ingat. Setiap hukum Allah terbaik untuk manusia. Ingat Maka saya sarankan, okey, dalam bab harta ni Ustaz nak beritahu, setiap harta peninggalan si mati, jam tangan, pakaian, apa ni, kasut, kita tak cerita harta lah, itu nampak besar dah, harta tanah. Benda kecil-kecil ni pun kena faraid juga. Kasut, jam tangan bapak kita tu kena faraid juga. Jangan anak-anak memandai-mandai. Okey, anak sulung, saya lah ambil jam tangan ni pasal tak ada orang nak pakai . Lepas tu ada jam dah. Yang tu jam iPhone, yang tu jam G-Shock . Ustaz Arif jam kedai RM2 saja dah. Tak apalah. Lepas tu dia pun tak boleh. Tapi saya sarankan benda-benda yang kecil, pakaian, jam tangan, apa benda kecil-kecil ni, buat tasarruf. Tasarruf ni buat satu serahan pada satu orang. Okey, kalau si mati meninggalkan isteri, maksudnya ibu kita. Kalau kita masih ada ibu, buat satu kaedah. Kalau 7 adik-beradik, pakaian bapa kita, jam, apa-apa kecil ni, buat pakat yang ni, kumpul yang ni, pakat serah kepada ibu. Kita setuju serah kepada ibu. Lepas tu ibulah, ikut ibulah nak bagi kepada siapa. Sebab hak milik ibu dah. Itu cara mudah. Kalau benda kecil, ini cara dia. Kalau benda besar, tanah, duit, simpanan, yang tu boleh faraid. Bukan boleh faraid, yang tu buat faraid lah. Sebab benda tu mudah nak bahagi dengan cara faraid. Tapi benda kecil ni susah ni. Baju takkan nak kerak 7. Baju selan nak kerak 7. Lepas tu jadi kain buruk lah balik tu. Betul? Jadi baju tu nak jadi elok, supaya tak terkoyak, supaya boleh pakai juga. Kumpulkan semua barang kecil-kecil. Okey, pakat 7 beradik. Okey, kita setujukan, kita serah kepada mak dulu. Okey, lepas tu mak pula bagi kepada anak sulung jam tangan. Sebab hak milik mak dah. Ingat? Ustaz, saya ada masalah. Okey. Ayah saya meninggal. Okey. Dia ada cash. Cash, okey. Dalam poket dia, dalam poket seluar dia. Mak saya bagi tahu saya ada RM4,000 dalam poket. Masya-Allah banyak. Lepas tu dalam akaun dia pun ada juga di bank. Jadi yang cash tu masa dia meninggal, mak saya serahkan kepada saya. Sebab saya nak sulung. Jadi saya kebetulan ada orang datang minta minta bantuan. Minta derma tu kan. Jadi saya dengan niat yang baik, saya kata saya derma lah duit untuk ayah saya, untuk arwah ayah saya yang meninggal. Saya meninggal. Jadi macam mana tu? Tak bagi RM4,000 tu, yang RM4,000 tu. Itu isu ni. Okey, bila isu macam ni, RM4,000 tu, kena ingat, Ustaz cakap tadi, setiap peninggalan si mati semua kena faraid. Termasuk baju-baju, kasut-kasut RM4,000. RM4,000 ni, kalau dia meninggal, kalau serah kepada anak sulung, anak sulung suruh serah tu maksudnya ikut kita lah nak buat apa. Mak saya tahu duitnya ada dalam poket ayah saya. Lepas tu bagi dekat anak sulung. Bagi saya pegang. Okey. Bagi itu tidak.
Yalah bagi pegang, uruh lah. Okey, lepas tu derma lah kita kata derma dah. Derma. Okey, boleh tak buat macam ni? Hukumnya boleh jikalau dapat persetujuan semua orang. Saya macam ni. Mak saya tahu. Mak saya tahu lah sebab saya bagi tahu mak. Betul. Duit ayah tu bagi derma lah. Tapi adik-adik saya tak bagi tahu. Tu lah Ustaz kata kena dapat persetujuan juga ni. Tapi kalau tak dapat persetujuan, walaupun kita buat atas jalan baik, ibarat kita ambil pergi curi 2 orang derma Masjid Putera Perdana. Macam mana tu? Ambil. Tengok orang KWE ni lah. KWE ni pun tinggal dompet atas tu, kita ambil slow-slow. Masuk dalam tabung. Saya ada masalahnya panjang hari ni. Dah. Okey, macam ni lah. Boleh. Okey, masalah. Perempuan semua. Adik-beradik perempuan. Oh, okey. Lepas tu satu lagi, duit dalam akaun bank tu, saya pergi ke pejabat agama, dia kata bagi faraid lah. Oleh kerana saya tak ada adik-beradik. Okey. Bagi kepada adik-beradik ayah saya. Ada jalan lelaki. Adik-beradik ayah saya tak ada, semua sudah meninggal. Okey. Ayah saya yang terakhir sekali. Pergi. Jadi dia kata bagi kepada anak saudara arwah ayah saya. Anak saudara? Betul. Dia begini, dia last kali dia akan pergi ke Baitul Mal. Tapi ikutlah ikut. Biasanya dia tengok dekat amanah raya, pergi ke amanah raya, dia akan settlekan hal ni. Cumanya isu ni, okey, yang anak perempuan tu sebenarnya kena kembali kepada hukum asal lah. Kalau tak ada adik-beradik, pergi kepada adik-beradik bapak kita, bukan adik-beradik ibu, adik-beradik sebelah bapak. Kalau tak ada orang-orang ni, okey, itu tak apa. Dia tidak pergi kepada anak adik-beradik dia, anak saudara tidak. Ustaz pun dah lupa dah kepada anak saudara. Dia bapak saudara saja, dia tak boleh anak saudara. Adik-beradik saja. Lepas tu kalau tak pergi juga, dia pergi ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Ingatlah. Dia tak boleh bagi kepada saya dengan adik saya. Dia tak boleh. Dia dah ada hak dah. Dah ada hak masing-masing. Sebab anak perempuan tu dah ada hak masing-masing dah. Dia dah dapat hak dia. Cuma yang lebih tu. Ni tak cukup nak tambah lah tu. Okey, isu 4,000 ni kena ganti balik lah. Ataupun kalau tak mau ganti, cakap dengan adik-beradik lain. Macam mana kalau 4,000 ni dulu mau bagi harta ayah ni, tapi tak minta isi, tapi niat saya baik nak derma. Lepas tu macam mana adik-beradik lain? Adik-beradik lain kata setuju. Okey. Masalah sekarang ni, semua adik-beradik perempuan. Jalan terbaik buat faraid dulu. Kira-kira dulu deh. Yang mana sepatutnya kena selalu ke pak saudara, yang mana kena selalu ke Baitul Mal. Kalau pak saudara tak ada, lepas tu yang mana perlu patut Baitul Mal. Berapa yang perlu kena bagi Baitul Mal. Isu sekarang ni tak tahu berapa kepada Baitul Mal. Bapa saudara dah mati kan. Itu. Kalau dia balik, insya-Allah dia mungkin dia akan halal dan sebagainya lah. Atau kalau dia tak suruh ganti, kita kena ganti balik hak dia tu. Walaupun RM50, ya, walaupun RM50, RM50 kena bayar. Walaupun RM50 saja, walaupun RM4.90, tetap hak orang tu. Dia kira gitu. Batu dalam bab harta pusaka ni kita kena kumpulkan dulu. Okey. Ustaz buat kesimpulan di sini 12.30 dah. Allah, tak habis kita ni. Last. Okey, bila si mati, bila si mati meninggal, step pertama kena buat kumpul harta dulu. Kumpul harta. Tengok dalam bank, geran tanah, aset-aset perniagaan, kereta, apa lagi, benda-benda harta lah, harta yang lain-lain lah. Kumpul dulu semua ni, kumpul dulu. Okey. Bila dah dapat, step seterusnya, kalau ada harta, bayar hutang si mati dulu. Bayar hutang dulu. Okey. Lepas bayar hutang ada lebih, baru kita bagi kepada adik-beradik. Faraid lah. Faraid lah kepada anak. Itu step, ada 3 step Ingat, kumpul harta dulu, bayar hutang si mati. Ingat, step bayar hutang paling penting.
bayar hutang dulu. Lepas tu baru faraid. Faraid ni pula, okey, ustaz sarankan bila nak faraid jangan ada orang luar. Biar kumpul hanya adik-beradik saja. Adik-beradik saja. Jangan kumpul isteri kalau boleh lah. Isteri tak payah. Ipar-ipar pun tak boleh. Nanti ada yang menjapuk. Dia jadi dia gitu lah. Dia jadi gitu. Okey, kalau boleh adik-beradik je berkumpul. Buat TO limau panas satu, lepas tu bincang adik-beradik kumpul kat rumah. Bincang macam mana kita nak settle ni. Hanya adik-beradik boleh buat keputusan. Isteri-isteri tu dia kena diam, tak boleh cakap apa. Lepas tu ketika bincang ni, bincang elok-elok, jangan bincang dalam keadaan marah-marah dah. Okey, buat intro pembukaan baca doa apa semua dah. Panggil adik-beradik bagi makan kenyang-kenyang dulu bukan rasuah ni. Bagi kenyang-kenyang dulu makan. Bila perut kenyang ni boleh baru baru boleh kita berkomunikasi lah. Bila perut asyik perut lapar ni, tak boleh. Tak boleh. Dia jadi gitu. Jadi oleh itu, okey, adik. Okey, bila begini, pengalaman ustaz lah. Okey, maka akan berlakulah pergi ke mahkamah. Untuk gerang pejabat tanah akan pergi akan pergi mahkamah. Lepas tu kita akan pergi ke mahkamah tanah, pejabat tanah, ataupun kita akan pergi ke amanah raya. Ini benda-benda yang akan prepare ni. Amanah raya kita akan pergi ke JPJ. JPJ ni pun satu. Ingat, JPJ bila si mati meninggalkan kereta, kemudian dia tak tukar nama lagi, dia pun dah mati. Macam mana nak buat? Okey, saya sarankan masalah kereta ni, kumpul 7 orang adik-beradik ni, serah pada satu orang, serah satu penama. Okey, nanti pergi JPJ nanti dia akan tukar nama kepada satu penama. Biasanya JPJ dia akan tukar nama ibu lah. Ibu dulu, isteri lah. Tapi syarat nak pergi JPJ tukar nama, kena ada surat amanah raya dulu. Kena ada surat amanah raya. Ingat, siapa ada berlaku kematian, kena ada surat amanah raya tu penting. Kan? Lepas tu surat amanah raya, lepas tu test puspakom, lepas tu pergi JPJ untuk tukar nama. Tak silap ustaz kena bayar RM100 ke berapa? RM1 ke? Lebih kurang tu lah. Urusan kereta, masalah kereta ni. Okey, dalam mahkamah ni dia akan tanya, okey, nak bagi faraid ke ataupun setuju? Sama rata. Kalau setuju sama rata, dia akan catat dalam gerang tanah tu, setuju sama rata. Kalau tanah ada 1 ekar, 7 orang masuk dalam nama ni. Tapi ustaz sarankan, setujulah letak atas nama seorang. Jangan jadi nama geran syarikat, geran berkongsi. Jadi masalah pula nanti. Kalau geran berkongsi yang ni buat rumah tanah ni, nanti bila bergaduh jadi masalah. Jadi masalah. Jadi sebab itulah benda ni kena prepare lah. Benda-benda macam ni kena prepare. Jadi oleh itu saat paling penting kita kumpul harta, bayar hutang, lepas tu baru faraid. Faraid pula ikutlah step Islam yang ajarkan. Lepas tu orang satu je. Biasanya banyak anak perempuan ni banyak tak puas hati ni. Anak perempuan banyak tak puas hati. Jadi anak perempuan kena ingat, kita dahulukan hukum Allah dan jangan ikut nafsu sangat jangan ikut nafsu. Kalau Allah Taala kata lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang, maka terimalah sebab tanggungjawab lelaki tu lebih besar Itu sebab sikit Allah Taala tak ada ambil. InsyaAllah lah, tak apa, berhenti dulu kita setakat ayat 19. 2 ayat saja Allah. Tak apa nanti boleh boleh faham tak jelas. InsyaAllah nanti minggu depan ustaz akan bawa sikit dalam malam faraid wallahu ta'ala bisawab. Setakat tu dulu faraid lah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fil khusy illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma addid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzam ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.